Okay, sebelum kita masuk ke tata cara bertayamum ni, saya nak ulang sedikitlah seberingkas tayamum. Mungkin ada yang minggu lepas ada yang tak masuk ke apa kan. Okay, tayamum tu apa? Tayamum adalah kita menggunakan debu tanah yang suci untuk menyapu muka dengan tangan. Itu maksud tayamum. Dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Maksud tayamum. Kerana tayamum ni sebagai pengganti kepada air untuk berwuduk. Jadi bila kita tidak boleh menggunakan air ataupun ketiadaan air, maka bolehlah kita bertayamum. Dan tayamum dia tidak sama niat dia dengan berwuduk. Kalau berwuduk nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, kalau tayamum nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Kena ingat dia punya niat dia dah lain lah. Tak sama dengan berwuduk dengan air. Dia punya rukun ada 4 rukun. Ini sebagai ulangan secara ringkas lah. 4 rukun iaitu yang pertama niat, yang tadi niat Ustaz dah beritahu. Kemudian yang kedua menyapu muka, yang ketiga menyapu tangan hingga ke siku, dan yang keempat tertib. Ada 4 rukun ni. 4 rukun ni wajib kita kena buat. Kalau wuduk lebihlah pada 4. Tapi kalau tayamum ada 4 ni sahaja. Kemudian dia ada sunat dia ada banyak lah. Antaranya kita baca bismillah dulu, menghadap kiblat. Lepas tu menyapu muka dari atas ke bawah. Dia ada banyak cara. Muka atas ke bawah ataupun secara tepi ni pun boleh macam ni. Kali yang sunatnya atas ke bawah ni. Kemudian kita sunat lagi menipiskan debu tu. Lepas tu mendahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Okey. Baca doa dan sekali membaca doa wuduk, membaca doa macam doa wuduk lah. Macam macam kita berwuduk dengan air tu. Dan apakah perkara yang kita membolehkan untuk bertayamum? Antaranya ketika kita tidak boleh menggunakan air. Ataupun kita dah berusaha mencari air tetapi air tidak ada. Kita dah puas mencari air di merata tempat tapi tak jumpa air, jadi bolehlah bertayamum. Tapi di Malaysia ni jarang-jarang lah kalau kita tak boleh nak jumpa air. Paling kurang pun mesti akan ada air. Susah dengan situasi yang tak ada air kat Malaysia ni. Okay. Kemudian jarak kita nak ke tempat air tu terlalu sangat jauh. Jadi tak boleh kita nak berwuduk dengan air. Bolehlah masa tu bertayamum. Ataupun tempat yang kita nak ambil air tu berbahaya. Contoh ada binatang buas yang boleh mengancam nyawa kita. Jadi kita tak boleh ambil. Dan antara yang membolehkan kita bertayamum lagi, kita tidak cukup bekalan air. Contoh kita pergi bermusafir ke tempat, kita bawa air tu cukup untuk minuman saja. Kalau kita menggunakan untuk kita berwuduk, maka kita tak dapat nak minum, boleh memudaratkan diri kita. Itu boleh membolehkan tayamum. Dan situasi macam tu pun sangat jarang berlaku. Ataupun dia pergi ataupun situasi dia pergi bermusafir, contoh negara Arab yang dulu, musafir yang ke tempat yang jauh, dibawa binatang ternakan, air yang dibawa dia tu hanya cukup untuk diri dia dengan bagi minum pada binatang ternakan. Jadi dia tak boleh nak menggunakan air untuk berwuduk. Masa tu boleh bertayamum. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita bertayamum. Ini sebagai ulangan balik. Kemudian hari ni kita akan sambung tentang tata cara bertayamum ataupun kafiat. Cara-cara untuk bertayamum. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu di muka surat 106. Kamu tengok antara gambar yang mana yang menunjukkan cara-cara bertayamum. Mungkin sebelum ni kamu dah pernah belajar ke kan? Ataupun mungkin yang baru nak belajar, yang baru tahu tayamum tu apa. Jadi hari ni kita akan belajar bertayamum dengan betul. Cuba kamu tengok kamu punya buku. Gambar yang pertama, nampak tapak tangan tu diletakkan. Kita baca. Gambar yang pertama ni dia kata, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Jadi kita buat.
Dia kata tekap kedua-dua tangan pada debu tanah yang suci. Kemudian yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Ini antara sunat dia lah. Bila dia letakkan tangan dia ke atas debu tanah yang suci, lepas tu dia angkat, kemudian dia sunatkan dia nipiskan. Tapi kalau dia tak nak nipiskan, itu tak ada masalah. Tapi sunatnya nipiskan. Kemudian yang ketiga, sapu debu suci ke muka sambil berniat. Dia sapu ke muka dia sambil dia berniat dalam hati. Okey. Perlu diingat, kalau kita bertayamum, kita tak perlu nak buat macam wuduk. Wuduk buat 3 kali kan. Tapi bertayamum sekali saja cukup. Tak perlu nak macam ikut macam kita berwuduk dengan air. Kalau kita berwuduk, kita buat 3 kali basuh muka. Tapi bertayamum sekali saja. Kemudian yang keempat, ulangi kedua-dua tapak tangan pada ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Lepas kita dah sapu muka kita, kita letakkan lagi tangan kita di atas debu tanah untuk kita nak basuh, untuk kita nak sapu anggota seterusnya, itu tangan. Yang kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan ke kiri, tapak tangan kiri ke bahagian bawah, tapak tangan kanan hingga ke siku. Maknanya dia ambil sini, dia nak sapu tangan kanan dulu, maka tangan kiri ni akan digunakan untuk menyapu. Tangan kanan nak sebagai anggota untuk disapu, tapi tangan kiri untuk dia nak menyapu. Nanti dia akan sapu lah. Kita akan buat lah. Dia akan sapu tangan kanan dia. Lepas tu, tak perlu nak letak lah sebab dia masih ada lagi. Kemudian tapak tangan yang kiri kanan ni, dia akan sapu tangan kiri pula. Macam tadi, macam tangan kiri sapu tangan kanan. Sekali saja. Okay, boleh nampak? Sekarang ni mungkin tak jelas lagi. Nanti kita akan buat, kita akan nampak. Kemudian yang terakhir, keenam, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Tadilah buka, mula tangan kanan, kemudian tangan kiri pula. Okay, boleh? Okay, baca info yang bawah ni sikit. Kalau kamu ada apa-apa masalah, tak dengar ke, ada persoalan yang tak faham ke, kamu boleh chat ataupun kamu boleh tanya terus Ustaz. Setakat ni ada apa-apa masalah? Sekarang ni memang kamu tak nampak lagi sebab kita tak buat lagi. Lepas ni kita akan buat. Tapi setakat yang Ustaz dah terang ni, ada apa-apa masalah? Tak ada. Tak ada? Okey, bagus. Okey, kita tengok sikit yang bawah ni, yang ada lampu ni. Yang pertama, pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Ini kena ingat. Pastikan tempat yang kita nak ambil debu tu tidak ada najis seperti tahi ke dan sebagainya, benda-benda yang mengotorkan. Pastikan itu kena bersih. Kapur pun tak boleh. Atau tepung pun kita tak boleh juga guna dia sebagai bertayamum. Yang penting debu tanah yang tidak dicemari oleh benda-benda yang kotor, tepung tadi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan, mustakmal. Kalau kita dah gunakan debu tu, maka kita tak boleh guna dah debu ni yang kita dah guna tadi. Macam air lah, air pun tak boleh digunakan kalau kita dah gunakan air tu. Yang ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Sekali kita dah bertayamum macam Ustaz dah ajar itu, kita hanya boleh menggunakan solat yang kita solat itu saja. Contoh solat zuhur, kita bertayamum dengan solat zuhur, hanya solat zuhur saja. Solat asar kena bertayamum lain. Dan solat sunat, bolehlah nak gunakan untuk solat sunat. Lepas kita solat zuhur, kita boleh buat solat sunat selepas zuhur. Itu boleh menggunakan tayamum tadi. Selain pada tu, kena bertayamum semula. Okey, kita akan cuba buat, praktikkan bertayamum sama-sama. Jadi kalau kamu dah sediakan, Ustaz suruh sediakan bedak, kamu boleh ambil bedak kamu.
Ada semua ada bedak tak kat rumah? Kalau tak ada, tak apalah, kamu imaginekan, kamu ibaratkan kamu menggunakan debu tanah. Dia debu tanah ni dia tak semestinya kamu kena pergi ambil pasir, debu yang banyak di luar tu. Debu ni hanya kamu sekadar kamu jumpa kat mana-mana ada berdebu sikit, kamu boleh gunakan debu tu. Dia tak semestinya pasir tu. Maknanya kalau kamu duduk dalam bilik yang berdebu pun boleh gunakan debu tu. Asalkan dia debu yang bersih. Tapi kita ambil contoh bedak lah. Tapi kalau bedak tak boleh lah, sebab bedak ni bukan debu. Bedak ni sebagai contoh saja. Jangan pula kamu nanti kamu pergi jalan-jalan, lepas tu kamu bawa bedak, lepas tu kamu dah belajar tayamum, kamu dah cari air tak jumpa, lepas tu kamu kata, oh hari tu masuk kelas ustaz gunakan bedak, jadi kamu gunakan bedak. Tak boleh. Bedak ni sebagai contoh. Ingat jangan gunakan bedak. Bedak tak boleh bertayamum. Ini ustaz tunjuk contoh sebagai debu saja. Ustaz ibaratkan bedak ni adalah debu, tapi tak boleh gunakan bedak. Faham? Ini contoh saja. Faham. Okey, kalau kamu dah ada bedak, okey, kita akan buat sama-sama. Kalau kamu boleh buka mic, kamu boleh buka kamu punya kamera, bagus juga. Ustaz boleh tengok. Takut tak betul ke apa kan? Yang mana nak buka kamera boleh buka. Untuk kita sama-sama buat. Nanti kalau tak betul boleh nak Ustaz tegur. Kan? Okey. Dah sedia? Semua ada bedak? Ada. Sikit. Okey. Kalau kamu dah ada bedak, kamu boleh tuangkan di atas meja kamu ataupun lantai kamu. Tuangkanlah bedak. Tak apa, tak banyak pun tak apa, sikit je. Kamu dah tak payahlah pakai bedak nanti. Sebab kamu dah bertayamum dah, seolah-olah kamu dah pakai bedak kan. Yang mana baru mandi tu nanti terus jadi comel lah muka kamu. Okey, dah letak bedak. Jadi kita akan bertayamum lah. Okey, ingat tak yang pertama kita kena buat apa? Yang pertama mesti kena niat. Kita baca balik niat dia. Kalau kamu tak ingat tak apa, kamu ikut ustaz baca. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Niat ni masa kamu sebelum kamu niat ni masa kamu letakkan debu tanah di muka dalam hati kamu. Yang tadi lafaz tadi masa kamu sebelum tayamum tadi kamu lafaz lah dulu. Yang tadi dalam bahasa Arab tu. Kemudian yang bahasa Melayunya bila kamu dah sapu muka kamu, baru kamu niatkan dalam hati. Apa niat dalam bahasa Melayu? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Sekali lagi. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Ulang balik. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat dalam hati masa kamu sapu muka. Okay, kita akan buat lah. Okay, sama-sama nanti kamu ikut. Kalau Ustaz baca niat, kamu pun baca niat. Okay, mula kita akan baca niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Okay, kita letakkan tangan kita, buka macam ni. Okay, legangkan tangan macam ni, letakkan di atas debu tanah. Tak payah tekan kuat pun tak apa. Letak je. Okay, letak. Kemudian kita akan angkat. Kita akan nipiskan dia. Ataupun kamu nak nipiskan macam ni boleh, ataupun kamu nak tiup pun boleh. Dia ada dua cara. Kamu boleh nipiskan macam ni, ataupun kamu boleh tiupkan dia. Syarat je sebagai kita nak ambil pahala sunat. Kemudian bila kita dah nipiskan, langkah yang ketiga dia kata kena sapu muka.
Sapu muka, Ustaz nak tunjuk. Sapu muka, macam biasalah anggota muka kalau wuduk sama je. Daripada atas sampai ke bawah ke tepi ni anggota wuduk. Okay, jadi kita akan sapu muka, kamu jangan buat lagi, kamu tengok dulu. Nanti kita akan buat. Ustaz suruh buat, baru buat. Kamu tengok dulu Ustaz buat, nanti baru kamu buat. Okay, sapu muka daripada atas ke bawah. Itu. Ustaz ulang balik. Daripada atas ke bawah. Sekali saja. Tapi tak perlulah macam wuduk kamu kena sapu betul-betul, tonyong macam tu. Ini tak payah, kamu hanya jalan saja. Dia tak sama dengan berwuduk dengan air tu. Kalau berwuduk kamu kena pastikan kamu betul-betul punya gosok kan. Tapi kalau bertayamum dengan debu kamu hanya sekali saja, tak payah nak gosok-gosok macam tu. Tak payah, dia tak sama dengan berwuduk dengan air tu. Okey? Okey, kita akan buat sekali lagi. Okay. Sama-sama kamu buat sapu muka. 1, 2, 3. Okay. Sapu daripada atas. Sapu muka kamu ke bawah. Okey. Senang je. Kemudian kita akan sapu tangan kita pula. Tangan kanan kan. Okay, kita letakkan balik kita punya tangan ke atas debu tanah tadi. Letakkan. Okay, kemudian angkat macam tadi juga. Kita nipiskan dia. Kita punya ketiup. Kita nak sapu anggota tangan kanan kita dulu. Jadi yang tangan kiri ni, saya rasa kalau dari segi kamera ni tak sama. Mungkin kamu akan nampak tangan kanan jadi tangan kiri. Tapi Ustaz nak sapu tangan kanan Ustaz dulu. Kamu kena sapu tangan kanan kamu lah. Kita akan sapu tangan kanan menggunakan tangan kiri kita ni. Jadi tangan kiri kita tadi, kita letakkan di atas. Jangan buat lagi, kamu tengok dulu. Macam ni. Kalau berdepan senang. Jadi kamu letakkan macam ni. Ini tak boleh guna lagi. Ni, kamu guna kat sini dulu ni. Sebab ini untuk kita nak sapu belakang nanti. Kamu hanya menggunakan sudut ini dulu sampai ke bawah nanti, tengok. Jangan kamu rapat macam ni. Salah. Guna ini dulu. Okay. Tarik sampai ke siku. Kemudian kamu pusing ni. Ini kalau anggota yang ni, kawasan ni baru kamu gunakan tapak ni tadi. Yang kita tak gunakan. Kalau kamu dah buat macam ni semua, habislah yang ni kamu dah gunakan kamu punya debu tadi, kamu dah sapu semua. Macam mana kamu nak sapu yang orang yang tak kenal lagi? Sebab tu kamu gunakan ini dulu. Kawasan ni dulu untuk kamu sapu sampai ke bawah. Pusing. Baru kamu gunakan kamu punya tapak tangan kamu ni. Sapu di sini. Ini jangan guna lagi. Ini kena angkat dulu. Tarik. Lepas tu yang last sekali baru kamu gunakan ini untuk kamu gunakan sapu jari kamu ni. Faham ke tak ni? Okay, sekali lagi kamu tengok Ustaz buat. Okay, tarik. Kemudian anggota yang kat atas ni pula tarik, sapu sampai atas ni. Last sekali ibu jari ni, sapu ibu jari ni. Cukup sekali. Lepas tu yang jari-jari kamu ni kamu buat macam ni. Sekali je. Okey, kemudian sama juga. Anggota tangan kiri pun kamu buat macam tangan kanan tadi. Menggunakan tangan kanan kamu untuk menyapu tangan kiri kamu. Tengok, tarik sampai ke siku, pusing. Tarik sampai hujung jari ibu jari kamu. Okey. Last sekali nanti kamu buat macam ni. Sebab sini celah-celah macam ni kena bagi kena juga. Itu saja. Kaki tak ada. Hanya muka dengan tangan saja. Okey, boleh ya? Okey, kita akan buat sama-sama sekali lagi. Ada yang tak faham tak? Boleh faham Boleh nampak tadi? Okey, kita cuba buat sama-sama. Okay, letakkan tangan di atas debu tanah. Kemudian nipiskan dia. Okay, tangan kiri akan menyapu tangan kanan kamu. Okay, sama-sama kita sapu daripada atas, turun ke bawah siku, pusing,
tarik sampai ibu jari kamu. Selesai. Kemudian tangan kiri pula kita nak sapu. Tarik daripada atas sehingga ke siku, pusing. Tarik hingga ke ibu jari kamu. Kemudian masukkan ke celah-celah jari kamu, kanan dan kiri. Dah selesai. Okey. Dengan sekali tertib. Dah lah, kamu boleh solat lah. Solat lah kalau kamu tak ada air tadi. Okey. Tak apa, kita cuba buat sekali lagi ya. Buat sekali lagi. Kita akan buat tadi mungkin ada yang tak faham, ada yang tak nampak lagi. Ini kita cuba buat sekali lagi. Bermula daripada niat. Okey. Okey, kita niat dulu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis solati lillahi ta'ala. Kita akan masuk, kita akan sapu muka, letakkan di atas debu tanah, nipiskan, gosok muka kita sama-sama daripada atas ke bawah, sekali saja. Okay, selesai bahagian muka, kemudian letakkan sapu tangan kanan, letakkan balik kita punya tangan kita di atas debu tanah, kemudian nipiskan, letakkan sapu tangan kanan pada atas hingga ke siku, pusing, tarik hingga ke ibu jari kita. Okay, selesai. Tangan kiri pula letakkan kembali, tak payah letak lah. Kita gunakan tangan kanan kita, tarik hingga ke siku, pusing hingga ke ibu jari. Kemudian masukkan jari-jari ni. Okay, dah selesai. Baca doa wuduk. Sama doa tayammum macam sama doa wuduk yang kamu dah belajar tu. Okay, boleh tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Faham ah? Boleh buat ah? Ada siapa-siapa yang boleh nak volunteer, nak tunjuk cara bertayamum? Ada tak? Yang berani nak tunjukkan diri bertayamum? Si tak berani kan? Tak ada ah? Okey, kalau tak ada, Ustaz anggap kamu dah faham. Nanti kamu cubalah praktik kat rumah. Kalau tak faham juga nanti, kalau masih tak menampak juga, nanti buka sekolah ke, ada masa, kamu boleh tanya balik ke Ustaz cara bertayamum. Tapi Ustaz rasa memang insyaAllah lah kamu faham lah sebab Ustaz dah tunjuk tadi. Okey, kita akan pergi ke muka surat. Kalau dah tak ada apa-apa, dah faham, kita akan pergi ke muka surat satu lagi, iaitu muka surat 107. Ini yang terakhir. Okey, kita tengok kepentingan tayamum. Sebab apa kena bertayamum? Apa yang pentingnya tayamum untuk kehidupan kita? Okay, yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Sebab apa Allah suruh bertayamum? Allah bagi kebenaran untuk kita bertayamum sebab Islam tu adalah agama yang mudah. Dia tak mahu menyusahkan diri kita. Kalau kita tak boleh menggunakan air, Islam ada penyelesaiannya dengan cara bertayamum. Jadi sebab tu Islam tu indah, mudah sebab Allah datangkan tayamum untuk kita. Dan kita tak boleh menggunakan alasan kita tak boleh solat. Sebab kita masih boleh menggunakan tayamum, menggunakan debu tanah sebagai ganti untuk berwuduk dan mandi wajib. Mandi wajib pun kalau tak ada air boleh kita menggunakan tayamum. Tak perlu nak ambil, mandi wajib pun sama, tak perlu kita nak berguling-guling kat tanah tu. Ataupun kita ambil tanah tu, ambil satu baldi, mandi. Bukan. Sama juga kaedah dia. Walaupun dari segi hakikat dia kita nampak dia tak mandi, tapi sebenarnya dia dah mengangkat mandi wajib dia tu. Sama juga macam tayamum tadi, sapu muka dengan tangan saja mandi. Dah boleh kamu bersolat. Sebagai yang pertama, sebagai kemudahan.
Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Kita tak nak, Islam tak nak umat dia mudah nak tinggalkan suatu ibadah disebabkan tak boleh nak buat satu perkara tu. Contoh tak ada air, jadi kita pun bagi alasan aku tak boleh solat sebab air tak ada. Tak. Sebab tu Islam nak pastikan umat dia tak sewenang-wenang untuk meninggalkan satu ibadah itu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Sama juga macam yang pertama, untuk memudahkan umat Islam. Dan yang ketiga ni tak mau bagi orang Islam ni susah. Kemudian yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Bagi hati kita suci. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Jadi Islam ni agama yang bersih dan dia nak pastikan supaya kita ni berada dalam keadaan bersih dan suci. Bertayamum pun adalah bersuci juga. Walaupun dari segi hakikat dia kata kita tak menggunakan air, tapi dari segi dengan Allah kita dianggap bersuci. Sebab Allah bagi kebenaran kepada kita untuk bertayamum. Itu antara kepentingan dia. Tahukah kamu tayamum mampu menyucikan zahir dan batin? Inilah kepentingan dia. Baik. Kemudian bawah sikit tu. Okey, kebersihan jiwa nurani. Ini sebagai penambahan dia kata kena istiqomah. Istiqomah. Okay, kemudian dia kata kalau nak melakukan ibadah-ibadah yang dalam gambar ni, mestilah keadaan bersuci. Apa-apa pun Islam mengajar umat dia supaya berada dalam keadaan bersuci. Yang pertama, suci daripada najis. Kemudian sucikan diri kita dengan cara kita berwuduk untuk membolehkan solat ataupun ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kalau kita tak berwuduk, tak bersuci, maka kita buat ibadah sempurna macam mana pun Allah tak akan terima selagi kita tak menyucikan diri kita dengan cara bertayamum ataupun berwuduk tadi tu. Jadi kalau nak solat, nak menunaikan haji, nak membaca Al-Quran, nak pegang Al-Quran, pastikan diri kamu suci dengan cara berwuduk. Kalau kamu dalam keadaan berhadas besar, jadi kenalah mandi wajib dulu. Keadaan mandi wajib ni untuk orang yang dah baligh cukup umur, maka dia akan ada satu masa dia akan berada dalam keadaan berhadas besar. Hadas ada dua. Hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil, kalau kita nak menghilangkan dia, kita berwuduk lah. Contoh, kalau kita tak ada, kita terkentut ke ataupun batal wuduk, kita nak solat, kita kena angkat dia. Kita kena hilangkan hadas kecil tu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berwuduk. Ambil air semayang balik, kemudian baru kita boleh solat. Selagi kita tak berwuduk, selagi itu kita dalam keadaan hadas kecil. Jadi cara nak hilangkan dia, kita kena ambil air semayang, maka hilanglah hadas kecil tadi tu. Tapi kalau hadas besar pula, bukan sekadar berwuduk. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita berwuduk, maka kita tak hilangkan lagi hadas besar kita tu. Melainkan dengan cara kita kena mandi. Dinamakan mandi wajib. Bila orang mandi, barulah hilang kita punya hadas besar kita. Ataupun dia kata, kalau tak ada air, maka bolehlah kita bertayamum. Tayamum ni sama ada kita nak berwuduk ataupun tayamum ni sama ada kita nak menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dua-dua boleh. Tapi, Ustaz bagi tahu tu lah, bertayamum dalam keadaan mandi sama macam kita berwuduk. PS semayang tu. Okay. Bawah dia ni. Tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Tanda Allah sayang kat kita,
Allah menjadikan kita dan Allah tahu apa sifat kita ni. Sifat kita ni Allah nak kita ni nak benda yang mudah. Mudah ni maksudnya kalau tak boleh buat satu benda tu, kita mesti nak cari benda lain yang lebih mudah. Sebab tu Allah bagi kelonggaran dan kemudahan kepada kita. Sama juga macam orang yang bermusafir. Orang yang pergi jalan jauh tu, Allah bagi kemudahan kat dia sebab Allah sayang kat kita. Allah tak nak kita tinggalkan ibadah dengan sengaja, maka Allah bagi kelonggaran kepada orang yang bermusafir yang jauh untuk dia solat jamak. Jamak ni maksudnya dihimpunkan ataupun jamak qasar. Solat 4 menjadi 2. Daripada 4 rakaat tu dia boleh buat 2 kalau solat jamak. Sebab tu Allah bagi kelonggaran kat dia. Orang panggil dalam bahasa Arab panggil rukhsah. Macam bertayamum, macam berwuduk, Allah bagi kemudahan. Dia boleh bertayamum kalau dia tak boleh menggunakan air. Sebab Allah tak nak kita mudaratkan diri kita. Contoh kalau dia tak boleh menggunakan air sebab dia balut kaki ke ataupun dia luka ke, tak boleh menggunakan air, maka Allah bagi kemudahan, tak mau bagi memudaratkan diri kita, kita boleh bertayamum. Kalau kaki kita kena balut, kalau kita tak boleh menggunakan air, maka kita boleh bertayamum anggota 2 wuduk tadi saja. Tak perlu nak gosok kaki tadi. Tak perlu nak bertayamum kat kaki tadi. Kita hanya nyapu muka dengan tangan saja. Kita dah bertayamum. Okey, untuk satu kes yang macam balut kaki tadi, dia ada penerangan lain. Sedikit tambahan lah. Kalau kamu ataupun kawan kamu yang mengalami kemalangan ke apa ke, yang menyebabkan kaki dia kena balut, yang tak boleh terkena air sebab kamu nak berwuduk, tak kena menggunakan air, tapi bila kaki kita balut, kita tak boleh menggunakan air, maka kita boleh bertayamum. Okey, macam mana cara dia? Okey, cara dia mula-mula jangan bertayamum dengan tanah lagi. Mula-mula kita ambil wuduk macam biasa dulu. Kita tak boleh pergi ke tandas sebab kita tak boleh berjalan kan. Kita berwuduk macam biasa, maknanya kita perlukan pertolongan lah daripada siapa yang jaga kita tu. Kita ambil, kita boleh, kalau boleh spray lah. Kita ambil, lepas tu kita ambil wuduk macam biasa dulu menggunakan air. Mula basuh muka, basuh tangan, kepala, telinga. Lepas tu yang terakhir sekali, kita nak basuh kaki kita. Yang kena balut tu kaki yang mana? Kalau kaki belah kiri, maka kita basuh dulu kaki kanan kita dengan air. Faham tak? Kaki kiri tak boleh kena air kan? Jadi bila sampai ke kaki kiri, kita tak boleh nak letakkan air sebab kaki kita berbalut. Maka masa tu baru kita bertayamum. Jangan terus tadi tayamum, terus kamu bertayamum dengan tanah tadi. Kamu kena buat macam kamu ambil wuduk macam biasa dengan air. Kemudian bila nak sampai ke kaki kiri kamu ambil debu tanah, kamu buat macam yang kamu dah belajar tadi. Okey, mula apa? Mula niat, lepas tu sapu muka, sapu tangan kanan, tangan kiri. Walaupun kamu tak sapu debu tanah tu kat kaki sebab tak ada anggota kaki untuk tayamum. Bertayamum macam biasa, buat sapu muka, tangan, dah selesai. Maka kamu dah terangkat kamu punya wuduk kamu. Yang penting kamu kena ikut step wuduk tadi dengan air tadi. Bila sampai ke anggota yang berbalut tadi, baru kamu menggunakan tayamum. Itu kaedah dia. Tapi kalau orang tu terus bertayamum yang bukan disebabkan balut, disebabkan benda lain, disebabkan air kamu dah cari tak ada, yang tu baru boleh kamu tayamum terus. Sebab air tak ada, macam mana nak gunakan air? Tapi situasi yang Ustaz bagi tahu yang balut tadi, kena buat macam Ustaz dah ajar tadi. Kena ambil wuduk macam biasa. Last kali anggota yang kamu balut tu baru kamu bertayamum. Okay, boleh faham? Harap-harap situasi tu tak berlaku lah kat kita. Mana tahu satu hari nanti kalau berlaku, kamu baru ingat ilmu yang kamu dah belajar, jadi kamu kena buat benda ni. Praktikkan benda ni. Kita tak tahu kita bila-bila nanti kita ditimpa musibah, kaki kita patah ke apa, memang kita tak boleh nak gunakan air. Jadi ilmu ni lah sangat penting untuk kita guna nanti. Okay, boleh ya? Boleh. Bagus.
Jadi habislah kita punya pelajaran kita. Itu je lah. Nanti Ustaz akan bagi latihan lah. Latihan kat kamu dalam group. Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan yang terakhir? Ada. Tak ada. Izzat seorang je jawab. Okay. Kalau tak ada apa-apa, Ustaz nak tamatkan kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa benda yang tak betul, yang salah, Ustaz minta maaf. Hingga kita bertemu lagi insya-Allah di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.